Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, giliran kumpulan kami, kumpulan 8, untuk membentangkan dengan tajuk ancaman pedofilia terhadap mental remaja. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan. Yang pertama, saya sendiri, Fahmi Fadilah bin Jadidin, sebagai Ketua Kumpulan 8, diikuti dengan saudara Amiruddin Ali bin Abu Bakar. Seterusnya ialah saudara Akil Hakimi bin Azlan, diikuti dengan saudara Muhammad Ali Farhan bin Zahid. Seterusnya ialah Muhammad Afnan bin Muhammad Yasir, diikuti dengan saudara Muhammad Muizzuddin bin Muhammad Nazri. Seterusnya adalah saudari Madu Ramliga anak perempuan Maniam, diikuti dengan saudari Siti Khadijah binti Mat Ghazali. Seterusnya ialah saudari Nur Anis Naziha binti Zuraini, diikuti dengan saudari Fatin Nurul Syahada binti Muhammad Zanzuri, dan akhir sekali saudari Nur Amira Alia binti Muhammad Afzal Zam. Baiklah, kita teruskan dengan pembentangan kita, iaitu dimulakan dengan pembentang yang pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum, saya Nur Amirah Alia binti Muhammad Afzal Nizam akan menerangkan abstrak bagi kajian ini, iaitu pedofilia terhadap mental remaja. Kajian berkaitan isu pedofilia ini meningkat dari tahun ke tahun dan keputusan mendapati bahawa lelaki lebih ramai daripada wanita yang menghidap penyakit ini. Penyakit ini telah didiagnosis dalam Diagnostic and Statistical Manual Disorder (DSM-5). Menurut kriteria diagnosis, seseorang yang mempunyai pedofilia akan mempunyai 4 kriteria tersebut, iaitu berumur 16 tahun ke atas, mempunyai perasaan seksual kepada individu yang berumur 5 tahun lebih muda daripada mereka ataupun ke bawah, mempunyai kesukaran memberi tumpuan, kesan rangsangan dan perasaan seksual yang mereka hadapi, dan hanya boleh dikenali sebagai pedofilia selepas lebih daripada 6 bulan mereka menghadapi kesukaran tersebut. Penyataan masalah bagi kajian ini adalah daripada aspek kemudahan teknologi maklumat zaman sekarang, kepekaan ibu bapa terhadap isu pedofilia ini, dan tindakan kerajaan bagi melindung mangsa pedofilia. Kajian ini dibuat bagi mencapai 3 objektif utama, iaitu menerangkan falsafah agama Islam, Hinduism dan Taoism dalam konteks insan, mengenal pasti faktor-faktor berlakunya kes pedofilia dalam kalangan remaja, dan mengkaji kesan pedofilia terhadap mental remaja. Dalam menjalankan kajian ini, kaedah yang digunakan adalah kajian secara perpustakaan, iaitu dengan merujuk kepada jurnal-jurnal dan artikel-artikel berkenaan dengan pedofilia dan keselamatan remaja daripada menjadi mangsa seorang pedofilia. Kajian ini mendapati beberapa punca individu mengalami penyakit ini adalah kerana orientasi seks yang pernah dialami oleh pesakit ketika kecil. Impak positif daripada kajian ini adalah kita dapat mengetahui salah satu punca pedofilia ini berlaku dalam kalangan masyarakat dan dapat membendung dengan pelbagai cara yang efektif. Kata kunci dalam abstrak ini adalah pedofilia, remaja, kanak-kanak dan mangsa pedofilia. Untuk seterusnya, saya akan membentangkan tentang pendahuluan. Sebelum meneruskan perbincangan dengan lebih lanjut, pedofilia didefinisikan sebagai satu keinginan mengadakan hubungan seks dengan kanak-kanak. Di samping itu, perkataan pedofilia juga diambil daripada perkataan Greek yang membawa maksud philo, iaitu suka, dan pedo, kanak-kanak. Seterusnya, gangguan seksual boleh didefinisikan sebagai perlakuan individu, iaitu pemangsa, memaksa atau cuba mempengaruhi sama ada dengan melakukan hubungan seksual atau gangguan seksual dengan pelbagai cara, antaranya memasukkan sesuatu objek ke dalam mulut, dubur dan kesakitan fizikal, ditambah pula dengan perbuatan mengusap-ngusap yang menyebabkan kekeliruan kepada kanak-kanak kerana mereka menganggap itu sebagai sentuhan kasih sayang.
Gangguan seksual boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Yang pertama, gangguan secara lisan. Perkara ini dapat dilihat dalam penggunaan bahasa lucah melalui perbualan, bercerita, berjenaka atau mengajukan soalan berbentuk seksual ke atas penampilan, pakaian, tubuh badan dan lain-lain yang dinyatakan secara terang-terangan ataupun berselindung sehingga menyebabkan seseorang terasa ataupun terganggu dengan perbuatan tersebut. Contohnya, bertanyakan tentang hubungan atau layanan seksual. Yang kedua ialah gangguan bukan lisan ataupun secara isyarat. Bentuk gangguan ini dipamerkan melalui sikap atau perilaku seseorang yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsur seksual. Contohnya, merenung atau memandang dengan tidak sopan yang tertumpu pada bahagian tubuh badan ataupun perbuatan menjilat bibir dan lain-lain. Yang ketiga ialah gangguan secara visual. Pelakuan ini dengan cara menghantar nota, surat, mesej, poster ataupun bahan bacaan yang berunsur seksual melalui penggunaan sebarang bentuk peralatan media ataupun peralatan komunikasi kepada mangsa yang menyebabkan mangsa berasa tersinggung ataupun terugut. Contohnya, menunjukkan atau mengedar gambar atau lakaran bahan yang berunsur lucah ataupun mengirimkan surat atau mesej yang berunsurkan seksual. Yang terakhir ialah gangguan psikologi, iaitu perbuatan yang cuba merapati secara seksual, mendorong, mendesak atau mengugut ataupun memujuk rayu bagi memenuhi keinginan seksual pemangsa sama ada melalui telefon, surat atau sebarang peralatan komunikasi kepada mangsa sehingga menimbulkan tekanan kepada emosi mangsa. Contohnya ialah ajakan atau rayuan yang berterusan untuk temu janji atau kegiatan yang berunsur seksual yang menghasilkan ketakutan mental kepada mangsa. Jadi itu sahaja pendahuluan daripada saya. Saya serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, yang pertama, menurut falsafah Islam, insan atau manusia dapat ditakrifkan sebagai suatu makhluk yang mempunyai akal fikiran untuk berfikir, boleh menerima segala bentuk ilmu pengetahuan dan berkehendak atau bersifat menginginkan sesuatu. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana sebahagian atau seluruh daripada manusia itu sendiri adalah berketurunan Nabi Adam alaihissalam dan kejadian sebenar manusia itu adalah daripada tanah. Mempunyai akal fikiran yang sempurna untuk berfikir dan arif untuk membezakan antara perkara yang baik dan buruk, serta manusia juga mempunyai naluri di dalam diri untuk melakukan sesuatu. Oleh yang demikian, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling istimewa berbanding dengan makhluk yang lain. Keistimewaan yang disebut dalam diri insan yang bernama manusia ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkurniakan akal fikiran yang waras supaya dapat mengenali Tuhan dan berfikir serta dapat membezakan perkara yang baik dengan yang buruk. Hal ini dapat dikaitkan dengan pemikiran seorang pedofil di mana mereka hanya memikirkan untuk memuaskan kehendak seksual mereka yang membawa kepada kesan buruk yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Isra yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat. Dengan ini jelas bahawa agama Islam melarang sama sekali umatnya untuk melakukan zina, malahan menghampiri zina. Selain itu, manusia telah dilantik sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini untuk memakmurkan dan mentadbir alam. Namun, jika kita buka minda dan mata kita seluas-luasnya, perlakuan pedofilia ini telah mencacatkan keistimewaan manusia sebagai makhluk Allah di muka bumi ini. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini adalah supaya manusia sentiasa menginsafi dirinya bahawa Allah itu adalah pencipta yang tunggal dan menciptakan manusia dalam keadaan paling sempurna. Selain itu, manusia sewajarnya bersyukur di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kerana telah menjadikan kita manusia sebaik-baik kejadian.
salah laku pedofilia ini bukan sahaja boleh mengkucak-kacirkan masyarakat, namun ianya mendurhakai Allah sebagai pencipta dirinya. Tanggungjawab insan atau manusia kepada manusia yang lain adalah dengan memelihara hak asasi manusia dan membantu mereka yang kesusahan sebagai tanda keprihatinan kita kepada insan yang lain. Namun begitu, pelaku pedofilia ini telah pun merosakkan konsep atau tanggungjawab ini semata-mata hanya untuk memuaskan kehendak nafsunya. Menurut paradigma Hindu, alam semesta ini diciptakan melalui satu proses yang sangat panjang, di mana pada mulanya alam ini hanyalah kosong dan tiada sebarang makhluk ataupun kehidupan melainkan Tuhan. Ia sering disebut sebagai Duk Tan Hara Paramparan Anrawang Anruwung, yang membawa maksud pada ketika itu segalanya tiada dan belum menentu. Dengan kuasa Tuhan telah menciptakan unsur utama iaitu manusia yang disebut sebagai Purusa ataupun roh sebagai asas penghidupan makhluk, sama ada makhluk yang maujud ataupun mujarad. Ajaran Hinduism ini merumuskan bahawa manusia mempunyai roh dan akan melalui fasa reincarnation, di mana manusia akan dilahirkan bergantung kepada apa yang dilakukannya dalam kehidupan sekarang ataupun dipanggil sebagai karma. Karma adalah bergantung kepada pembuatannya ataupun kelakuannya semasa dia masih hidup, sama ada ianya perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Mengikut kepercayaan Hinduism ini, hal ini menunjukkan bahawa segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang pedofil itu akan berlangsungan sepanjang hayat atau hidupnya sehingga tiada penghujungnya akibat daripada karmanya di kehidupan lamanya. Seterusnya kita lihat pula daripada fahaman Tao atau Taoism. Peranan sebagai manusia dilihat dalam konteks hubungannya dengan alam bagi mencapai kebahagiaan hidup dengan cara menghormati alam di sekelilingnya. Fahaman Taoism juga mengamalkan dan mempercayai konsep Wu Wei yang membawa maksud tidak melakukan apa-apa ataupun tidak bertindak. Wei pula diartikan sebagai keadaan di mana tindakan kita akan diselaraskan dengan unsur dan aliran alam semula jadi. Perbuatan pedofilia ini dibuktikan dengan fahaman semua agama bahawa perlakuan pedofilia ini amatlah tidak munasabah dan membawa kemudaratan kepada bukan sahaja diri, malah masyarakat bahkan alam sekitar sekali. Seluruh agama menggalakkan menjaga hubungan sesama manusia bagi menjamin kehidupan sosial yang lebih aman dan harmoni. Namun begitu, dengan wujudnya jenayah pedofilia ini, ia akan merencatkan kepercayaan dan azam dalam diri setiap penganut untuk memiliki kehidupan masyarakat yang harmoni. Faktor pertama yang dapat dikenal pasti ialah faktor kendiri pedofil. Seorang pedofil secara khususnya merujuk kepada orang dewasa yang mempunyai keinginan seks terhadap kanak-kanak dan sentiasa bertindak untuk mencuba melakukan hubungan seks dengan mereka. Nunes dan rakan penyelidik yang lain pada tahun 2013 mempercayai bahawa motif utama penjenayah seksual melakukan perilaku ini adalah berpunca daripada kemahuan seks di dalam diri si pelaku itu sendiri, di mana muncul rasa ingin melakukan hubungan seks yang tinggi yang boleh menjebak diri ke arah melakukan hubungan seks seksual dengan kanak-kanak atau remaja yang masih di bawah umur. Hal ini demikian kerana kemahuan seks yang tinggi pada awalnya berpunca daripada nafsu yang tidak dapat dikawal dan rasa ingin tahu yang mendalam dalam diri si pelaku tentang perbuatan kotor dan terkutuk ini. Berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap seorang pedofil, mereka yang melakukan salah laku ini secara keseluruhan besar mempunyai nilai moral yang rendah di dalam diri mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan kajian lampau di mana pedofil ini amatlah gemar melayari laman sesawang lucah dan tidak bermoral, semata-mata hendak memuaskan nafsu mereka yang tidak kesampaian. Namun, lebih teruk lagi apabila mereka melepaskan nafsu dan keinginan mereka kepada anak-anak yang masih kecil dan suci yang masih belum mengenali dunia luar.
Salah laku ini akan menyebabkan trauma dalam diri mangsa-mangsa yang tidak bersalah. Lantas memiliki masalah kepercayaan kepada sesiapa pun, tidak mengira umur, jantina dan hubungan di antara mereka, seperti ibu bapa dan anak. Kajian telah dijalankan oleh Nurul Riza dan rakan-rakan pada tahun 2014 mendapati bahawa penjenayah-penjenayah di dalam penjara memiliki dua kesamaan umum, antaranya ialah rendah nilai moral. Hal ini berlaku akibat ketandusan ilmu dalam pendidikan formal. Sesetengah daripada mereka ini mempunyai masalah disiplin yang rendah dan sering mencetuskan huru-hara dari semasa ke semasa. Selain daripada kemauan seks yang tinggi dan kekurangan nilai moral yang rendah dalam diri, rendah pengawalan diri juga mempengaruhi otak dan kemahuan seseorang. Pengawalan diri yang rendah akan mengakibatkan seseorang bertindak sesuka hati tanpa menitik beratkan kebaikan dan keburukan yang akan berlaku untuk jangka masa panjang dan pendek di masa akan datang. Memikirkan tentang kebaikan dan keburukan sesuatu benda amatlah signifikan bagi kesan jangka masa dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, seseorang yang berfikiran waras akan mengambil tahu dan menitik beratkan semua implikasi yang akan dihadapi olehnya. Ini membuktikan bahawa berfikiran waras dan sentiasa memikirkan implikasi bagi sesuatu perkara menunjukkan seseorang mempunyai pengawalan diri yang tinggi dan berfikiran matang. Di dalam konteks faktor persekitaran keluarga pula, kesalahfahaman di dalam keluarga, kecelaruan emosi anak-anak, masalah himpitan ekonomi dan mengalami sejarah penderaan seksual di dalam keluarga boleh menyumbang kepada perlakuan seksual terhadap kanak-kanak semasa dewasa. Merujuk kepada kajian yang telah dijalankan di Malaysia, faktor utama kepada berlakunya kebanyakan masalah sosial adalah disebabkan oleh keruntuhan institusi kekeluargaan, kekurangan ilmu agama dan moral di dalam diri, pengaruh budaya luar dan kekurangan sistem sokongan. Seterusnya, menurut kajian lampau yang telah dijalankan oleh Marchand dan Barbary pada tahun 1990 mendapati bahawa pengalaman keluarga yang bermasalah sebagai contoh gaya dan sikap ibu bapa yang agresif akan mempengaruhi dan menyumbang kepada pembentukan sikap agresif anak-anak, kurang rasa simpati dan empati di dalam diri dan kebencian terhadap keluarganya sendiri. Masalah hubungan antara ibu bapa dan anak-anak juga boleh tercetus sekiranya gaya penjagaan mereka terhadap anak-anak berbentuk insecure, dan jenayah seksual juga mungkin akan tercetus. Kajian ini telah pun dibuktikan dengan keselarian kajian Aun dan Yusuf pada tahun 2017 yang berpendapat bahawa gaya penjagaan ibu bapa terhadap anak-anak mempengaruhi mental dan pemikiran anak-anak untuk mencegah anak-anak daripada terlibat dalam kes pedofilia. Bagi faktor media sosial pula, menurut data Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada tahun 2016, peratusan penggunaan media sosial yang berumur 15 tahun ke bawah pada tahun 2014 ialah sebanyak 1.6% diikuti pada tahun 2015 yang mempunyai 0.9% dan 0.6% pada tahun 2016. Negara Malaysia telah mencatatkan jumlah penggunaan media sosial Facebook yang ramai sebanyak 82.3% di rantau ASEAN dan merupakan 15 negara teratas di rantau tersebut. Berpandukan ke data kajian yang diperolehi, tidak hairanlah jika rakyat Malaysia di mana pengguna majoriti media sosial adalah remaja memiliki lebih daripada satu akaun. Hal ini sangatlah membimbangkan kerana ditakuti data-data berkaitan diri si pemilik akaun boleh tersebar luas sehingga ke tangan pedofilia. Internet dan media sosial seharusnya menjadi platform yang mendatangkan kebaikan kepada para penggunanya. Namun, akibat daripada wujudnya pengguna yang tidak bertanggungjawab dan menjadikan media sosial sebagai wadah memuaskan kehendak kotornya, media sosial kini dipandang remeh dan rendah. Kajian pada tahun 2019 menunjukkan yang 26% kanak-kanak dan remaja yang mempunyai teman dan bersembang dengannya ternyata mereka bukanlah rakan sebaya, tetapi seseorang yang lebih dewasa daripada mereka. Pada suatu ketika dahulu, pernah tular suatu berita atau kabar angin yang didapati benar tentang mereka yang berjantina lelaki pada kebiasaannya akan pergi ke kafe internet semata-mata untuk melihat pornografi. Hal ini demikian menyebabkan timbulnya rasa ketakutan kepada pengguna kafe internet yang lain, terutamanya mereka yang berjantina perempuan.
Menurut paradigma Hindu, alam semesta ini diciptakan melalui satu proses yang sangat panjang, di mana pada mulanya alam ini hanyalah kosong dan tiada sebarang makhluk ataupun kehidupan melainkan Tuhan. Ia sering disebut sebagai Duktan Hara Paramparan Anrawang Anruwung, yang membawa maksud pada ketika itu segalanya tiada dan belum menentu. Dengan kuasa Tuhan telah menciptakan unsur utama iaitu manusia yang disebut sebagai Purusa ataupun roh sebagai asas penghidupan makhluk, sama ada makhluk yang maujud ataupun mujarad. Ajaran Hinduism ini merumuskan bahawa manusia mempunyai roh dan akan melalui fasa reincarnation, di mana manusia akan dilahirkan bergantung kepada apa yang dilakukannya dalam kehidupan sekarang ataupun dipanggil sebagai karma. Karma adalah bergantung kepada pembuatannya ataupun kelakuannya semasa dia masih hidup, sama ada ianya perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Mengikut kepercayaan Hinduism ini, hal ini menunjukkan bahawa segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang pedofil itu akan berlangsungan sepanjang hayat atau hidupnya, sehingga tiada penghujungnya akibat daripada karmanya di kehidupan lamanya. Seterusnya kita lihat pula daripada fahaman Tao atau Taoism. Peranan sebagai manusia dilihat dalam konteks hubungannya dengan alam bagi mencapai kebahagiaan hidup dengan cara menghormati alam di sekelilingnya. Fahaman Taoism juga mengamalkan dan mempercayai konsep Wu Wei yang membawa maksud tidak melakukan apa-apa ataupun tidak bertindak. Wei boleh diartikan sebagai keadaan di mana tindakan kita akan diselaraskan dengan unsur dan aliran alam semula jadi. Perbuatan pedofilia ini dibuktikan dengan fahaman semua agama bahawa perlakuan pedofilia ini amatlah tidak munasabah dan membawa kemudaratan kepada bukan sahaja diri, malah masyarakat bahkan alam sekitar sekali. Seluruh agama menggalakkan menjaga hubungan sesama manusia bagi menjamin kehidupan sosial yang lebih aman dan harmoni. Namun begitu, dengan wujudnya jenayah pedofilia ini, ia akan merencatkan kepercayaan dan azam dalam diri setiap penganut untuk memiliki kehidupan masyarakat yang harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amiruddin Ali bin Abu Bakar, nombor metrik AA2014040. Baik, saya akan menerangkan kesimpulan dari keseluruhan kajian ini. Baik, konklusinya, istilah pedofilia adalah merujuk kepada pelaku seksual terhadap anak di bawah umur, dan ia tidak hanya digunakan untuk mencirikan tarikan atau rangsangan seksual kanak-kanak. Pedofilia merupakan suatu kegiatan jenayah yang boleh dihukum serta dipenjara di bawah Undang-Undang Kerajaan Malaysia. Kejahatan pedofilia sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau patologi sosial. Selain itu, 3 faktor utama yang menyumbang kepada perkembangan dan kehadiran keinginan seksual pada kanak-kanak ialah faktor kendiri pedofilia, faktor persekitaran keluarga dan sejarah penderaan seksual ketika masih kecil. Masalah ini merupakan masalah yang serius yang perlu ditekankan. Lebih menyedihkan lagi, tidak ramai kanak-kanak yang mengalami keganasan seksual untuk melaporkan peristiwa yang telah berlaku kepada mereka, malah memendam perkara itu sehingga mereka dewasa. Oleh itu, mereka seharusnya diberi sokongan sosial yang tinggi untuk membantu mereka mengharungi fasa kritikal ini, iaitu fasa pasca kejadian, sehingga mereka pulih mentalnya serta dapat membesar tanpa gangguan atau masalah perilaku yang serius. Di samping itu, ibu bapa dan guru memainkan peranan yang penting dalam mencegah kanak-kanak ini daripada menjadi mangsa kekerasan seksual dengan memberikan pendidikan awal yang sebaiknya. Hal ini sangat penting kerana kanak-kanak perlu diberi pendidikan seksualiti supaya mereka memperoleh pembedahan awal tentang seksualiti dan kawalan diri daripada melakukan aktiviti yang tidak bermoral. Media massa juga tidak lain dan tidak bukan pentingnya untuk mencegah jenayah ini daripada berleluasa melalui penyebaran informasi yang kondusif. Akhir sekali, kerjasama yang pragmatik dan holistik daripada para ibu bapa dan masyarakat dan juga kerajaan adalah sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan anak-anak ini dari gangguan
atau kekerasan seksual yang berisiko untuk terjadi. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian.